Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton M-Shosh TV Channel. Terima kasih kerana menonton M-Shosh TV. Saya Syamil, hos anda dalam program Bual Bicara. Memandangkan esok adalah AGM M-Shosh yang ke-49, jadi kita akan berbicara bersama Tuan Presiden M-Shosh hari ini bersama Tuan Khairuddin Hairan. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Encik Syamil. Alhamdulillah. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya dan juga meluangkan masa Encik Syamil untuk menemu ramah saya. Sama-sama. Okey Tuan. So hari ni 10 hari bulan Julai 2020. Tuan masih lagi Presiden M-Shosh, betul? Betul, hari-hari yang terakhir kita kata, masa-masa kecederaan. Ya. Okey. Jadi tahniahlah kerana telah memimpin M-Shosh ke level yang ada sekarang. Jadi boleh Tuan berkongsi tak sejarah Tuan dengan M-Shosh ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semuanya dan juga kepada ahli-ahli M-Shosh yang saya hormati dan saya kasihi. Serba sedikit tentang sejarah saya dengan M-Shosh ni tadi bermula pada tahun 1991 semasa saya mula bekerja di Texas Instruments sebagai jurutera keselamatan kesihatan dan alam sekitar, di mana saya diberikan tugas untuk oleh pengurusan untuk melaksanakan program latihan safe operations of forklift. Dan ketika itu saya sedang tercari-cari siapakah ataupun organisasi manakah ketika itu pada tahun 1991-92 yang boleh melakukan safe operation forklift training. Dan saya mendapat kontak bahawa M-Shosh ataupun Persatuan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Malaysia menganjurkan latihan ini di bawah tanggungjawab pengurusnya ketika itu adalah arwah Tuan Haji Isa bin Buyung. Dan Tuan Haji Isa bin Buyung telah melaksanakan latihan ini dengan jayanya, dan ketika itu dia menceritakan serba sedikit tentang Persatuan M-Shosh kepada saya dan saya merasa terpanggil dan berminat untuk berdamping dengan M-Shosh. Jadi setelah berdamping beberapa tahun dengan M-Shosh, akhirnya pada tahun 1998 saya masuk bertanding dan saya ketika itu berumur lebih kurang 29 tahun, antara AJK, calon AJK yang paling muda sekali ketika itu. Dan saya alhamdulillah terpilih dan saya menjadi AJK M-Shosh selama 5 penggal, iaitu 10 tahun sehinggalah 2008. Dan kemudiannya saya dicalonkan sebagai setiausaha kehormat selama 3 penggal, iaitu 6 tahun sehinggalah 2014. Dan pada tahun 2014 saya dicalonkan sebagai Vice President, naib Presiden selama sepenggal 2 tahun, dan pada tahun 2016 sehinggalah 2020, 4 tahun yang lepas sebagai Presiden. Jadi kita nampak M-Shosh kemungkinan sebelum ini adalah low profile, tidak terlampau menonjol sangat, tetapi kita telah lama berada di industri since ataupun semenjak 1971 lagi. Tetapi akhir-akhir ini di bawah kepimpinan saya menggerakkan M-Shosh dengan lebih agresif, dengan lebih aktif, supaya kita dapat berkhidmat bukan sahaja untuk ahli tetapi untuk publik negara, untuk masyarakat. Kerana masyarakat di Malaysia ataupun publik rakyat di Malaysia ini sangat dahagakan kesedaran tentang keselamatan dan kesihatan. Bukan sahaja di tempat kerja, di atas jalan raya, di rumah dan di mana-mana sahaja kita berada. Jadi serba sedikitlah tentang sejarah pembibitan saya dengan M-Shosh. Ya, betul. Sebab pada hari ini juga Menteri Sumber Manusia pun memberitahu yang pegawai keselamatan dan kesihatan pun diperlukan dalam keadaan kita dalam keadaan kita sekarang ni, iaitu COVID-19. Betul kan Tuan? Betul. Ini salah satu aspek yang penting yang kita perlukan penyelaras ataupun koordinator untuk menjalankan dan melaksanakan program KKP di tempat kerja ini. Dan bila COVID-19 ini wujud dan ada kemungkinan dibawa ke tempat kerja, makanya dia akan mengancam aspek kesihatan dan juga aspek keselamatan. Jadi memang tanggungjawab pegawai KKP itu tadi sangat tepatlah untuk menyelaras program COVID-19 ini. Betul, setuju Tuan. So, dalam 22 tahun Tuan berkhidmat dalam M-Shosh, begitu lama 22 tahun. So, boleh tak Tuan berkongsikan apakah cabaran dan kejayaan Tuan dalam memimpin M-Shosh ini?
Okey, cabaran yang paling utama ialah saya kena mengetuai sekumpulan AJK yang hebat-hebat. Ya, yang hebat-hebat maksudnya ialah ada yang menjadi jurulatih profesional antarabangsa, ada yang menjadi jurulatih OSH tempatan, ada juga yang menjadi safety manager di syarikat-syarikat multinasional, ya, safety director di syarikat-syarikat multinasional. Jadi bila kita berkecimpung di dalam persatuan, ya, ada tas-tas ataupun tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, yang akan kita assign kepada setiap komiti, kepada ahli. Dan untuk dengan harapan ahli ataupun AJK ini akan melaksanakan dan menyelesaikan assignment yang telah diberi. Ya, isunya ialah diorang ini AJK tidak diberi gaji, ya, tender gaji. Jadi kalau kita memberikan task kita, kalau saya dulu sebagai pengurus wilayah ataupun pengurus keselamatan, kesihatan pekerjaan dan alam sekitar, di bawah saya ada 11 orang. Ya, jadi saya boleh assign task-task kepada subordinate, orang di bawahan saya, dan minta diorang selesaikan, laksanakan, ya, dan komplitkan task-task yang telah diberilah. Dan kalau tidak dikomplitkan ataupun diselesaikan, then akan ada kesan kepada performance appraisal. Ya? Tetapi dalam kes ini, ya, AJK ini semua tidak dibayar gaji. Dan kita hendak diorang melaksanakan assignment dengan dibantu oleh sekretariat ataupun staff-staff MSOSH lah. Jadi dia memang satu cabaran. Ya, caranya ialah dengan cara yang terhormat, yang diplomasi, ya, supaya dia orang tidak kecil hati, sebab kalau dia terkecil hati dia pun kata tak apalah, saya resign. Masalah, ya, masalah. So ini memang satu cabaran yang hebat lah, ya, dan ini akan juga dipertanggungjawabkan atau diambil alih oleh bakal presiden yang baru. Bagaimanakah untuk kita mengetuai satu komiti jawatan kuasa yang dipenuhi oleh orang yang personalitinya yang hebat-hebat. So itu adalah cabaran saya yang paling utama lah. Tetapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah nampaknya berjaya, dan komiti-komiti yang ada, AJK yang ada memberikan semangat, dedikasi, bantuan dan juga sokongan yang tidak berbelah bagi. Dan kebanyakan aktiviti-aktiviti kita atau mesyuarat kita tidak boleh dilakukan semasa weekdays ataupun semasa hari biasa, kerana ahli-ahli AJK kita bekerja. Ya, jadi dia bekerja dan tak hendak untuk mengambil cuti. Ya, jadi kebanyakan aktiviti kita ataupun mesyuarat kita memang kita akan lakukan semasa weekend ataupun hujung minggu, dan biasanya kita akan mengadakan mesyuarat pada hari Sabtu. Ya, mesyuarat monthly ataupun bulanan AJK pengurusan adalah pada setiap hari Sabtu yang ketiga, ya, setiap bulan, dan Sabtu yang pertama, kedua atau keempat akan dipenuhi oleh mesyuarat subkomiti, komiti ataupun AJK kecil, ya, seperti AJK post COVID-19, AJK MSOSH Award, ya, AJK untuk competency framework, dan banyak lagi lah AJK kecil yang biasanya kita lakukan mesyuarat pada hari Sabtu sahaja. So tuan, dalam kepimpinan tuan ni banyak subkomiti bagi menjayakan MSOSH. Betul kan tuan? Betul. So of course dalam tuan menjadi presiden ni, apa kenangan terindah pada tuan bersama MSOSH? Oh, saya baru teringat. Saya terlupa nak jawab tadi, kejayaan MSOSH. Kejayaan. Kenangan terindah. Saya ingat kejayaan MSOSH tuan tu
pelbagai ataupun banyak subkomiti yang dihasilkan bagi menggerakkan perancangan MSOSH ini. Oh betul, itu pun salah satu kejayaan juga. Oh, okey. Ya, Ada sebab lagi, okey. Okey. Silakan. Sebelum ini, kalau kita tengok MSOSH, pejabat MSOSH adalah di Rumah Kedai, PJ, PJ New Town, dan juga kemudiannya kita berpindah ke Menara Perkeso. Menara Perkeso di Jalan Persiaran Selangor. Dan akhirnya pada tahun lepas, awal tahun lepas, kita berpindah ke bangunan baru kita sendiri. Ya, jadi dengan tertubuhnya MSOSH Academy itu tadi membolehkan kita untuk mempunyai bangunan sendiri, dan pada tahun lepas, Mac tahun lepas kita berpindah ke bangunan sendiri, dan bangunan kita itu dirasmikan oleh Pengerusi Majlis Negara ketika itu Datuk Markus pada bulan Jun 2019 ketika kita menyambut open house untuk hari raya puasa. Ya. Bangunan kita sendiri. Kedua, kita ada kereta kita sendiri. Kereta MSOSH. Bawa logo MSOSH ni tadi yang digunakan oleh staf kita untuk pergi ke mana-mana dan juga untuk membuat promosi dan juga marketing. Ya. Kedua. Yang ketiga, dengan penubuhan akademi. Akademi MSOSH Akademi Sdn Bhd itu adalah juga kejayaan yang ketiga, dan yang keempat adalah kejayaan menubuhkan cawangan MSOSH di Pantai Timur, MSOSH East Coast. Okey. Jadi kita ada satu lagi AJK, MSOSH East Coast, untuk menjaga kebajikan ahli-ahli MSOSH di Pantai Timur, di negeri Pahang, di negeri Terengganu dan juga di negeri Kelantan. Ya. Jadi yang kelima adalah penambahan staf. Asalnya daripada 3 orang sehingga sekarang kita ada 9 orang, menunjukkan bahawa MSOSH lebih berkembang dengan banyak lagi aktiviti dan khidmat-khidmat yang boleh diberikan kepada ahli-ahli kita. Ya? Dan juga yang ke-6 ialah yang terakhirnya, MSOSH dimertabatkan sebagai OSH NGO yang terbaik di Malaysia berdasarkan prestasi kita pada tahun lepas 2019, dan kita diberikan award OSH NGO terbaik di Malaysia oleh Majlis Negara Keselamatan Kesihatan Pekerjaan ataupun NCOSH pada, tak silap saya, Februari atau Mac yang baru lepas, just before PKP lah. So ini adalah antara kejayaan MSOSH. Banyak lagi lah yang boleh disebutkan, tapi ini adalah yang paling signifikan. Ya. Itulah, banyak saya dengar kejayaan tu, dan MSOSH pun makin lama makin berkembang, dan sekarang ni pun sudah ada cawangan di sebelah timur. So bagaimana cawangan di sebelah barat, selatan, begitu juga dengan Sabah dan Sarawak. So adakah ini akan diambil oleh Presiden yang akan datang? Okey, itu memang kemungkinan yang besar. Dan cuma kita tidak akan membuka cawangan di mana di sebuah negeri itu telah ada persatuannya sendiri. Seperti di Perak telah ada persatuannya sendiri yang dipanggil POSHARE. Persatuan Occupational Safety and Health Environment Association. Kalau di utara kita ada NRG-SHE, di selatan kita ada SRG-SHE, di Sabah dan Sarawak ada masing-masing. Jadi kemungkinan kita tidak akan membuka lagi sebab matlamatnya sama. Dan kita semua kebanyakan lah yang boleh saya katakan persatuan-persatuan OSH ini, kita bergabung di bawah satu umbrella ataupun satu payung yang besar yang kita namakan MYFOSH, Malaysian Federation of OSH. Jadi kita bergabung di bawah satu badan ini, dan badan ini juga diperkenankan oleh DOSH sebagai satu badan yang merangkumi keseluruhan OSH NGO di Malaysia. Tapi kalau warga negara ataupun orang Perak ke orang Johor nak masuk MSOSH, still lagi kita MSOSH terbuka, tuan? Ya, betul. Tak ada masalah ya. Semua pun masalah. Boleh. Itulah. Okey. So dalam semenjak tuan menjadi Presiden MSOSH ni, ada tak kenangan terindah di kalangan di dalam kepimpinan tuan itu sendiri? Kenangan yang terindah itu memang tadilah yang saya katakan pada malam kita menerima award tu. Yang menunjukkan bahawa kita MSOSH diiktiraf oleh Majlis Negara di mana juru audit itu tadi datangnya
daripada DOSH sendiri, pegawai DOSH sendiri dan juga Perkeso dan juga jabatan-jabatan yang lain. Ya, yang mengiktiraf MSOSH sebagai OSH NGO yang terbaik. Ya, jadi itulah memang yang paling terindah sebab sebelum ini MSOSH memang belum lagi pernah memenangi apa-apa award ya sebagai OSH NGO. Jadi itu memang saya rasa yang paling terindah lah. Tahniah pada tuan, tahniah pada MSOSH. Okey. Terima kasih. So selepas hari ini, apa tuan nak tengok dalam MSOSH dalam 10 tahun akan datang? Apa yang tuan nak lihat apa yang berlaku pada MSOSH? Okey, saya cadangkan ini tadi memang sebenarnya ada yang di dalam kita punya perancangan dan juga pelaksanaan, tetapi saya pasti pengurusan yang baru akan menjalankan dan melaksanakan ya, dan meneruskan kesinambungan ini. Yang pertama ialah hasrat saya ya, supaya kita mewujudkan lembaga, ya, bukan lembaga hasil dalam negeri. Okay. Lembaga apa tu? Lembaga OSH kita kata. Lembaga OSH ataupun Board of OSH. Okey. Board of OSH ataupun dipanggil nama pendek BOSH lah. BOSH. Ya? Dia lebih kurang macam Board of Engineers. Jadi engineer ada lembaganya sendiri. Dan sekarang kita ada lembaga teknologi iaitu Malaysian Board of Technology. Jadi di mana profesional ini tadi ada panggilan ataupun pangkat yang diberikan seperti engineer, IR, teknologis, TS, arkitek AR dan kemungkinan MSOSH, kemungkinan OSH practitioner pengamal itu tadi akan ada satu title juga ya, mungkin title SFY ataupun whatever lah. Ya. Jadi kita perlukan jadi lembaga OSH. Atau itu memang harapan saya lah. Ya. Itu harapan saya. Jadi ke arah itu memang telah diwujudkan ya, di mana saudara Ali Asman, salah seorang ahli pengurusan kita ya, sedang menjalankan program competency framework ya, untuk dibentangkan kepada DOSH, kepada MBOT, Malaysian Board of Technology ya, untuk kita dapatkan title profesional inilah. Ya. Tetapi harapan saya satu hari, mungkin dalam masa 10 tahun kita akan ada Board of OSH kita sendiri. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah mengakreditasikan ya, OSH auditor ya, supaya OSH auditor mempunyai kompetensi sendiri seperti kompetensi yang ada kepada SHO, kepada Triple S, ya, kepada competent scaffolder ya, tetapi untuk OSH auditor yang akan mengaudit sistem pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan OSH MS ya, perlunya ada kompetensi. Itu pun sedang kita jalankan di bawah pemantauan dan juga penyelarasan oleh Puan Haslayati, iaitu salah seorang daripada AJK pengurusan kita. Ya, so competent OSH auditor. Okay. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan ya, untuk mematuhi Safety and Health Committee Regulation 1996 ya, Safety Committee member perlulah melaksanakan pemeriksaan workplace di tempat kerja setiap 3 bulan sekali. Ya, jadinya kalau kita perhatikan in terms of training yang diberikan kepada safety committee mungkin yang basic sahaja, ya, dan juga bila training itu tadi basic dan kita expect, kita jangkakan safety committee bila membuat pemeriksaan tadi dia boleh nampak ataupun identify banyak hazards ya. Jadinya kompetensi untuk safety and health workplace inspector itu yang saya nampak pun penting, supaya ada competent person, supaya hanya competent person sahaja yang boleh membuat pemeriksaan keselamatan tempat kerja di tapak. Jadi sekarang belum ada lagi. Okey. So itu yang ketiga. Yang keempat adalah perunding OSH. Ya, kita bagus kita ada banyak ni tadi ataupun ramai safety manager ataupun otai lah yang kita kata senior tadi ya, yang mana telah berusia, yang telah pencen dia tetapi mempunyai pengalaman yang banyak, dia membuka syarikat sendiri ya, menjadi consultant ya, dan saya harap matlamat saya yang keempat itu tadi adalah mengadakan MSOSH mewujudkan satu akreditasi untuk mengakreditasikan
Competent OSH Consultant Company. Ya. Itu pun supaya tiadalah kadang-kadang itu tadi kita tengok kan, kalau kadang-kadang kita tengok konsultan di dalam bidang ISO 9001 contohnya quality. Ya, jadi klien dia ni ISO 9001 syarikat ini ingin embark on ISO 45001. Jadi bertanya kepada konsultan ISO 9001 tadi, boleh tak kamu buat ISO 45001? Oh boleh, sama saja semuanya. Tapi tidak sama. Tak? Jadi hanyalah competent OSH consultant sahaja ini tadi yang sebenarnya boleh pursue ISO 45001, sebab ISO 45001 ataupun OSH ini tadi memang sangat berlainan. Dia sangat memerlukan pengalaman kita bekerja supaya kita merhatikan setiap aspek aktiviti pekerjaan itu daripada segi OSH. Ya? Dan juga yang terakhir, yang kelima, harapan saya ialah ahli MSOSH yang sedia ada sekarang, ya, kemungkinan dalam lingkungan 3,000 lebih tidak mencukupi, sepatutnya kita telah mencecah 10,000. Ya, 10 tahun akan datang, ahli MSOSH ini akan mencecah 10,000. Maknanya dalam masa setahun 1,000. Ya, ahli itu jadi memasuki ataupun menjadi ahli kepada MSOSH lah. So, itu adalah harapan saya lah, Cik Syamil. Banyak harapan Tuan Khairuddin dalam memastikan 10 tahun akan datang ni MSOSH betul-betul membantu dan memperkasakan apa orang panggil occupational safety and health ni sendiri. Kan Tuan? Okey. So akhir bicara kita ini, apakah pesanan Tuan untuk kepimpinan akan datang? Untuk kepada presiden yang baru nanti. Apakah pesanan Tuan? Okey, pesanan saya kepada presiden baru dan juga ahli jawatankuasa pengurusan yang baru, ya, besok kita akan mengadakan AGM dan obviously ya, semasa kita berkempen kemungkinan kita akan berlaga sesama sendiri, ya, cuba nak mendapatkan tempat untuk kita berada di dalam jawatankuasa pengurusan, tapi itu adalah perkara biasa. Ya, tetapi selepas pemilihan agung ini selesai, ya, kita sepatutnya bersatu semula. Ya, tidak semestinya kita tidak berada di dalam MSOSH, jawatankuasa pengurusan MSOSH, kita tidak boleh menyumbang. Ya, walaupun kita di luar, kita masih lagi juga boleh menyumbang. Dan MSOSH, harapan saya jawatankuasa baru dia akan melebarkan lagi, ya, AJK ataupun kita panggil AJK lantikan ini tadi kepada sesiapa saja yang sanggup menyumbang. Ya, kerana kita perlukan banyak tenaga. Dan komitmen yang diberikan mestilah komitmen yang sangat tinggi, komitmen yang tidak berbelah bagi. Ya, maknanya kalaulah mesyuarat-mesyuarat itu diadakan pada hujung minggu, kita tak bolehlah kata kita nak bersama-sama dengan keluarga, ya. Kita nak menjalankan latihan ke, ya, memang komitmen itu tinggi. Kalau dah kita katakan third Saturday of every month adalah mesyuarat MSOSH, kena blok lah. Itulah bukan komitmen dan sokongan yang tinggi tu. Ya, jadi pengurusan AJK, pengurusan yang baru ni tadi kena faham. Ya, sebabnya ialah saya selalu beritahu kepada ahli AJK saya, ya, iaitu Sabtu dan Ahad ni biasanya adalah masa kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak, dengan pasangan kita. Ya, tetapi maknanya kalau kita bermesyuarat pada hari Sabtu, ya, dan kadang-kadang tu setiap Sabtu dalam sebulan pun kita mesyuarat, kita mencuri masa kita dengan anak-anak dan juga dengan pasangan. Ya, jadi adakah ini direstui oleh pasangan kita? Itulah yang nak kena bincang dengan pasangan je dan dengan anak-anak tu. Sebabnya kalau tidak direstui, kalau ada konflik, obviously kita akan meninggalkan MSOSH punya mesyuarat dan kita akan pergi ke keluarga. Sebab itu adalah kita punya priority, ya, keutamaan. Okay, so itu adalah satu. Yang kedua, yang ketiganya adalah berintegriti tinggi. Ya, berintegriti tinggi maknanya jujur, ya, dalam segala hal, ya, tidak mengambil kesempatan menggunakan platform MSOSH, ya, untuk kepentingan diri sendiri, ya, dan yang keempat di luar sana menunjukkan contoh yang baik. Contoh yang baik maksudnya ialah bila kita di mana-mana itu tadi ataupun kita di jalan raya pun kita akan sentiasa mematuhi SOP peraturan jalan raya. Bukan hanya di tempat kerja sahaja, di dalam pagar tempat kerja sahaja, tetapi bila kita keluar daripada tempat kerja kita pun dah tak ada safety.
sedangkan kita adalah ahli jawatan kuasa pengurusan MSOS, kita adalah Safety and Health Officer, Safety and Health Manager. Sebab itulah yang kebanyakannya yang saya perhatikan, kita hanya menjadi Safety and Health Officer, Safety and Health Supervisor ni tadi di dalam kawasan 4 perimeter kerja kita. Tapi bila di luar saja terus hilang jadi seperti orang biasa. Itu adalah yang tidak sepatutnya berlaku lah. Dan harapan saya MSOS akan menjadi satu persatuan yang akan membentuk budaya OSH yang cemerlang dan gemilang, bukan sahaja kepada para pekerja di Malaysia tetapi juga kepada keseluruhan masyarakat, keseluruhan rakyat di Malaysia. Terima kasih Cik Syamil. Okey, terima kasih. Begitu panjang pesanan Tuan Karudin sendiri. So, terima kasih saya ucapkan pada Tuan Karudin dalam khidmat Tuan dalam MSOS ini. Terima kasih. Okay, so semoga Tuhan memberkati Tuan. Alright. So kepada penonton dan ahli MSOS, jangan lupa hadir pada esok hari pada 11 Julai bagi AGM yang ke-49. So terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.